Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang diraikan tetamu jemputan Ustaz Abdullah Khairi. Hoi, saya dakah dulu sebelum dia dakah saya. Dan juga Ustazah Asma Husin. Yang berbahagia Ustazah Wan Hasrina Wan Hasan, Timbalan Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat merangkap Pengarah Strategik dan Pengurusan Risiko Dewan Muslimat PAS Malaysia. Yang berhormat Datuk Hajah Siti Aisyah Haji Ghazali, Ahli Jawatankuasa Dewan Muslimat PAS Malaysia merangkap Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kedah. Puan Mardiah Johari, Timbalan Ketua Pengarah 1 Amirah Malaysia. Puan Umi Kalsum Ismail, Timbalan Ketua Pengarah 2 Amirah Malaysia merangkap Pengarah Program Himpunan Wanita Muda Malaysia. Yang dihormati Ustaz Saiful Syazwan Syafi'i, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah beserta Barisan Exco Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah. Yang dihormati Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri-Negeri bersama ahli jawatankuasa. Yang berusaha Pengarah Amirah Negeri-Negeri beserta jawatankuasa, Barisan Kepimpinan Siswi PAS dan Sigma Gamis, serta hadirin dan hadirat yang dihormati oleh Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua dapat berkumpul hari ini dalam program Himpunan Wanita Muda Malaysia. Jadi hari ini semua yang ada di depan saya ni semua yang muda-muda belaka. Yang umur 50 muda, yang 60 muda, muda belaka. Tak ada yang tua melainkan muda-muda belaka. Dan hari ini dimaklumkan bahawa program kita ni sampai ke petang. Dan sekarang ni kita berada dalam slot yang pertama, iaitu slot kuliah duha bersama dua orang ahli panel yang cukup hebat. Dan juga bersama seorang moderator yang tak kurang hebatnya. Tak ada siapa nak puji. Dan kita berada ni negeri Kedah. Bawa adik ke Tanjung Rambutan. Adik bawa bekal Sarawak. Cantik-cantik gadis selatan, cantik lagi gadis utara. Saya orang Perlis. Perlis ni utara lah. Paling utara, paling cantik akhirnya. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi tanpa nak melengahkan masa, saya nak memperkenalkan dulu ahli panel kita. Kita dah lama kenal. Buka TV muka depa, buka TV muka depa. Bila nak muka saya pun tak tahulah, no? Okey, dan juga ahli panel kita yang kedua yang saya rasa memang cukup hebat. Tengok dekat TV handsome. Mai tengok-tengok depan, hui lagi handsome. Nasib baik. Bodek Ustaz, bodek. Nama Ustaz adalah Abdullah Khairi bin Haji Harun. Mulakan pendidikan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik di UPM. Juga menyambung ijazah sarjana kaunseling di Universiti Sultan Syarif Riau, Indonesia. Apa khabar Pak? Alhamdulillah. Kemudian menyambung dalam ijazah sarjana kaunseling Kolej Universiti Insaniah dan juga PhD kaunseling di UniSyams. Kiranya Ustaz ni kaunselor yang hebat. Orang kata kaunselor ni boleh baca hati. Jaga-jaga. Jangan bertentang mata. Ustaz pernah menjadi jurutera selama 9 tahun. Masya Allah, saya baru tahu. Dan juga menjadi guru selama 16 tahun. Juga merupakan penceramah radio di IKIM, Mutiara FM dan Kedah FM. Juga penceramah motivasi teknik belajar. Menjadi juri jemputan program reality TV Pencetus Ummah, pembimbing haji dan umrah, dan juga merupakan guru sains dan pengasas Mahat Tahfiz Sukan Asy-Syafi'i Pulau Pinang. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah,
hebat-hebat panel kita pada hari ini. Jadi beruntung sangat kita dapat bersama-sama dengan dua ahli panel kita yang hebat pada hari ini. Dan insya-Allah forum kita ni, kuliah duha kita ni, kita ada 3 round. Round pertama, round kedua, round ketiga. Dan insya-Allah selepas tu tak ada sesi soal jawab. So kalau hampa tak faham, padan muka. Tak mau padan muka, dengar elok-elok, jangan duk lena. Boleh? Dan tajuk forum kita pada hari ini adalah Anak Muda Peduli Negara. Jawab, baru tak cerai. Anak Muda Peduli Negara. Baru tak cerai. Jadi alhamdulillah kita mulakan dengan pusingan pertama kita. Ting ting. Soalan yang kita akan tanyakan kepada Ustazah Asma Husin. Jadi Ustazah, macam mana kita tahu bahawa Bumi Haka, dia berkata bahawa semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan pada saat muda. Maksudnya tumpang waktu muda ni, waktu kita masih ada tenaga, ada kewangan, ada masa, maka kita kena buat banyak tu, kena buat baik banyak. Jadi jangan orang kata apa, jangan dah tua baru nak buat. Orang kata jangan dah terlambat, dah tak larat baru kita nak buat baik. Jadi pada pandangan Ustazah, apa perkara yang mesti generasi muda lakukan tanpa bertangguh? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Husna, Cik Husna kita yang sungguh pandai berceloteh. Walaupun pelih ni 8 orang, tapi 8 orang ni gagah-gagah macam dia. Alhamdulillah. Seterusnya yang saya geruni, lagi segani Ustaz Abdullah Khairi. Saya duduk jauh. Tadi sepatutnya saya duduk sebelah ni. Saya kata duduk jauh-jauh. Tak sat lagi dia jekah saya. Bukan saya takut Ustaz. Sebab dalam parlimen ni, hak jekah ni biasa Ustaz. Tapi takut jekah balik. Itu masalah itu. Okay, seterusnya mungkin ada kot di sekeliling kita ni. Kak Wan Hasrina ada. Wan Hasrina, Ustazah Wan Hasrina. Dan saya ada juga tadi dengar yang disebutkan nama YB Datuk Ajak Aisyah. Seterusnya kepada Dr. Mastura, tak ada YB Dr. Mastura, tak ada ini sebab masih lagi masalah kesihatan. Puan Mardiah Johari. Seterusnya kepada seluruh kepimpinan Amirah, seluruh kepimpinan mahasiswa dan mahasiswi PAS, juga seluruh kepimpinan Sigma tadi. Dan akhirnya kepada semua yang hadir pada hari ini, hadirat dan hadirin. Yang ada secongek itu 3, 4, 5 orang, tak apa kita raikan juga. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran terhadap Allah SWT kerana atas pertemuan kita pada pagi ini. Saya jangkakan Usna di sini yang hadir secara fizikal, yang daripada negeri-negeri lain, Sabah Sarawak khususnya, hadir juga secara maya. Alhamdulillah. Sebab orang muda hari ni dari segi teknologi lebih advance daripada orang lama seperti saya. Saya terkial-kial nak update track kan, yang terbaru track. Tapi orang muda dia dah update siap lah. Alhamdulillah. Baiklah, bila berbicara tentang orang muda jangan bertangguh, sebenarnya kita tengok Ibnu Qayyim Al-Jauzi Husna ada menyebutkan dalam Madarij As-Salikin, kata beliau, dia kata apa? Sikap bertangguh ni dia boleh menjadikan seseorang tu muflis. Sama ada muflis secara kewangan, muflis secara akidah, dan juga muflis di dunia maupun muflis di akhirat. Itu penerangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan akan membawa perkara buruk dalam kehidupan mereka. Maknanya bertangguh ni benda yang sangat orang kata apa, buruk lah dalam kehidupan. Terutamanya bagi seseorang yang sepatutnya masa tu dia buat, tapi dia tangguhkan, dia ambil jalan untuk buat kemudian, benda tu sangat rugi dan benda tu dah jadi outdated. Sangatlah rugi. Sebab itu kita tengok bila cerita tentang wanita muda pula, cuba kita tengok beberapa contoh yang ada dalam Al-Quran. Saya mulakan dengan contoh-contoh daripada Al-Quran supaya adik-adik semua mudah nampak bagaimana wanita muda dalam Islam itu sendiri. Pertama, kita tengok dalam peristiwa hijrah, kita ada tokoh seperti Asma Abu Bakar dan juga Aisyah Abu Bakar. Aisyah ketika itu masih kecil, tetapi apabila ada panggilan jihad dan perjuangan,
turut bersama dengan ayahnya walaupun ada isu keselamatan untuk membantu menyiapkan bekalan untuk berhijrah. Asma lagi lah ketika Sarah perut mengandung 9 bulan turut menyertai membantu ibu ayah dan juga Rasulullah SAW dalam proses perjuangan. Maknanya tengah-tengah Sarah tak kisah dengan kehidupan sendiri, tapi perjuangan tetap diutamakan. Dan Asma Abu Bakar ni pula bila berkahwin pun bekerja dan berjuang bersekali. Yang kedua, kita boleh tengok contoh Hajar dan anaknya. Baru saja habis raya haji. Hajar juga adalah contoh wanita muda dengan anak kecil tetapi terpaksa berpisah secara PJJ dengan suami. Tapi mungkin kita tak perasan, Hajar ni adalah penghulu wanita yang membuka kota di Mekah tu sendiri. Dan penghulu wanita dalam sejarah Islam tu sudah ada ketika zaman Hajar tu. Walaupun suami jauh, tetapi berjaya mendidik anaknya menjadi seorang yang sangat sabar dan mampu untuk menggantikan kepimpinan ayahnya di Mekah tu sendiri. Itu Hajar, tapi wanita muda, berseorangan tetapi perjuangan tetap diteruskan. Yang ketiga, kita tengok contoh Fatimah, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak meninggal ketika usianya muda, terpaksa menggantikan ibunya untuk mendukung perjuangan ayahnya. Ayahnya sebut, iaitu Rasulullah sebut, adalah Fatimah tu mak kepada ayahnya. Sebab apa? Ummu Abiha. Sebab bila mak tak ada, Siti Khadijah tak ada, Fatimah yang ganti. Maknanya apa? Daripada kecil sudah mengenal erti perjuangan. Walaupun sepatutnya masa tu dia ni tengah enjoy, healing, feeling. Ni zaman sekarang kan. Okey, seterusnya kisah Maryam. Maryam pun sama. Daripada budak ni perangai baik, tetapi kemudiannya diuji dengan sesuatu yang sangat hebat bagi seorang perempuan bermaruah dan suci. Itu Maryam. Tapi tengah-tengah ujian tu memang Maryam mengeluh selayaknya seorang wanita mengeluh. Tapi malaikat kata, walaupun mengeluh, tengok bila mu susah, mu tengah beranak tu, bawahmu ni ada sungai, sebelahmu tu ada pokok kurma. Maknanya Allah nak tolong. Dan walaupun dia penat dan letih, ujungnya rupanya Maryam ni adalah ibu kepada seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Isa. Seterusnya kisah dua wanita Madian bersama dengan Nabi Musa. Nabi Musa nak pergi ambil air, tengok-tengok ada dua wanita tersipu-sipu. Tunggu dulu nak bagi air dekat gembala. Ingat cerita dalam Al-Quran tu. Maknanya apa? Dua wanita ini sangat menjaga peribadi. Lepas tu Nabi Musa tanya, kenapa tak pergi? Biar dulu. Dan dia tak adalah kata jawab dengan keras ke, jawab dengan sombong ke, syadik ke, tidak. Tetapi dia jawab dengan tersusun, simple dan direct. Sebab bergaul dengan orang lelaki. Dan kemudiannya bagi tahu ke ayah dia, dan dia bagi tahu dia nak kepada jodoh ini seperti lelaki ini. Nampak? Sikap wanita muda ni sangat menjaga peribadi, sangat menjaga maruah, tapi bab jodoh dia tahu dia nak siapa. Kan? Okey, seterusnya kita tengok kisah saudara kepada Nabi Musa, iaitu yang diperintahkan oleh mak dia ketika dihanyutkan Nabi Musa dalam sungai. Siapa yang ketika itu ikut dan memastikan Nabi Musa itu selamat? Dalam erti kata lain, mak dia lantik dia jadi perisik segera, iaitu kakaknya. Muda lagi, tetapi berdepan dengan ancaman, ketika itu ancaman bunuhlah daripada Fir'aun, tapi dia sanggup jadi perisik untuk mak dia dan tak pecah rahsia bahawa itu adalah adiknya sampailah ke besar. Ini adalah kisah-kisah bagaimana sikap wanita muda dalam Al-Quran. Antara kisah-kisah ini kita dapat simpulkan, pertama, mereka semua ni mempunyai akidah yang kukuh terhadap Allah SWT. Tak kira lah rintangan macam mana pun, ujian macam mana pun, masalah situasi macam mana pun, akidah kepada Allah SWT nombor satu. Jadi ni pengajaran untuk kita lah. Nombor dua pula, semua kisah wanita muda ini semua teruji. Ada orang kata kat saya, Ustazah, untung dia kata jadi isteri Nabi, jadi sahabat-sahabat Nabi, boleh jumpa terus dengan Nabi. Sebab itulah dia bagus Islam dia. Kita jauh dengan Nabi, kita penuh dengan ujian, Ustazah. Kita pula tak cantik. Dia kata isteri Nabi semua cantik, saya tak cantik. Ada juga orang bandingkan macam tu. Saya kata tidak. Kisah dalam Al-Quran, kisah dalam sirah, semua wanita-wanita baik ini penuh dengan macam-macam ujian. Dan setengah ujian tu kita tak sanggup. Macam Asma Abu Bakar bercerai dengan suami dia. Walaupun bercerai, suami dia pun ahli syurga. Bercerai, mati umur 100 lebih,
Dan dia galakkan anak je tu mati syahid dalam perjuangan menentang Haji As-Saqafi. Walaupun beliau sudah tua. Itu Asma. Semangat kental sampai ketua. Walaupun asal dilatih dalam geluk emas. Tahu tak latih dalam geluk emas? Maknanya dia dilatih, mula-mula tu membesar di kalangan orang kaya. Tapi hidup penuh liku, perjuangan nombor 1. Itu kisah Asma. Jadi yang ketiga, mereka ni mempunyai ciri yang sama. Keadaan macam mana pun, ujian macam mana pun, ada suami ke tak ada suami ke, ada anak ke tak ada anak, semua istiqamah dalam perjuangan. Ini pengajaran terbesar untuk kita. Sebab kadang-kadang kita ni bila nak berjuang, kita suka bertangguh. Tak apalah Kak Asma bagi kat dia dulu. Saya ni anak kecil, tunggu anak saya besar barulah saya aktif dengan lebih lanjut lagi. Masalahnya tanya anak mu besar tu mengerti ke? Keluar dah Ustaz, keluar dah. Masa anak kita besar tu kita tahu ke situasi macam mana. Kita hidup lagi ke tak? Kita tahu dah ujian masa depan kita masa mana. Dan kita tahu dah ketika itu keadaan parti kita macam mana. Wallahu alam bisawab. Sebab itu kita tengok mereka ini bijak mengambil peluang. Jangan bertangguh tu erti kata bijak mengambil peluang kena pada masa, tempat dan ruang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya kita tengok bila sebut jangan bertangguh. Saya simpulkan dalam 4 benda saja sebab nak bagi peluang panjang untuk Ustaz Abdul Khairi hurai kepada kita. Pertama, jangan bertangguh untuk berubah, jangan bertangguh untuk jadi baik. Kalau nak berhijrah, jangan bertangguh. Hak ni wajib. Jangan kata kita kadang kita tulis, Ustazah saya ni nak jadi orang baik, saya tulis dah ciri-ciri saya nak buat, tapi bermula 3 bulan lagi. Contoh paling mudah macam ni lah Husna. Saya ni nak kurus. Saya dah tulis dah formula. Saya tahu dah kena makan apa, diet semua. Tapi mula minggu depan. Agak-agak jadi ke tak jadi? Saya bukan apa, saya kena sebut ni dalam jemaah Parti Islam Malaysia PAS. Sebab saya cukup tidak berapa minat apabila orang kata PAS je obesity Ustaz. Lepas tu saya selalu kata, kalau daripada wanita muda, kalau wanita PAS, mesti tubuh ideal, fit. Tengok Ustaz, 55 macam bukan macam darah, macam orang bujang. Bila tengok Ustaz, oh Ustaz ni jadi jaga body, saya kata. Betul tak? Cuba tengok contoh YB Ustaz Khalil. Saya suka. Saya tengok body dia fit. Kita pejuang-pejuang Islam, body tu kena fit dulu. Fitness is number 1. Sebab apa? Terutama wanita muda, fitness nombor 1. Sebab kita kena jaga keluarga. Kita ada kerjaya, kalau ada kerjaya. Dan kita juga ada perjuangan dalam Parti Islam Malaysia PAS yang banyak cabaran dan halangan. Kalau tak fit, macam mana kita nak hadapi? Betul tak? Okey. Sebab itu nak berubah, nak berhijrah, nak jadi baik, bermula daripada sekarang, wajib duduk dalam circle yang betul. Kalau duduk dalam circle yang salah, itu kita jadi lemau, kita jadi malas. Bila ada masa, kita join kerja jemaah. Kalau sibuk, kalau ada banyak masalah, kita tinggal kerja jemaah. Para sahabiah ni, dia tak pernah tinggal kerja jemaah. Kalau tak boleh attend, ada cara dia. Dia fleksibel. Tak boleh buat cara A, buat cara B. Tak boleh buat cara C, buat cara D. Contohnya, kalau zaman sekarang lah, tak boleh nak join fizikal, join secara maya pun boleh. Betul ke tak betul? Yang penting nak join ke tak nak join. Okey, seterusnya yang kedua, jangan tangguh untuk kejar dan mendalami ilmu. Sebab dengan ilmu, dia akan memperteguhkan perjuangan. Kalau kita berjuang dengan ilmu, perjuangan kita akan jangkaunya panjang. Tapi kalau kita berjuang dengan semangat, bila-bila masa perjuangan akan mati dan meninggalkan kita. Ini pesan orang tua-tua. Sebab itu, kalau kita duduk dalam jemaah Islam, ilmu benda wajib. Sebab kadang-kadang kita aktif. Nama dah Parti Islam Husna. Bila kita ajak cari ilmu, ajak usrah, dia jadi liat sikit. Tapi kalau buat kerja-kerja di kawasan, kerja kerja online, semangat wajar. Tapi kalau buat ilmu, tidur belaka. Sedangkan ilmu inilah yang menjadi asas kepada pencana kekuatan kita. Dan kalau boleh wanita muda pada hari ini, cari ilmu, baca buku tu wajib. Bukan baca WhatsApp, bukan tengok TikTok. Baca buku wajib. Dengan kita baca buku, baru kita faham falsafah sebenar kenapa kita duduk dalam parti ini. Tu baca buku. Yang kedua, bila kita cari ilmu, wajib kita ada KPI, jadi pakar ataupun ada kemahiran. Itu sikap kita. Kalau kita minat buat kek, kalau boleh sampai ke peringkat,
kita ni jadi chef kek. Di situ. Kalau kita minat jahit, kita belajar sampai kita ni boleh jadi expert dalam bidang jahitan. Kalau kita ni minat jadi engineer, sampai jadi pemimpin dalam bidang kejuruteraan. Kalau minat jadi influencer, buat sampai gila-gila sampai 1 juta lebih macam ustaz. Macam tu. Itu sikap wanita muda kita. Yang ketiga adalah wajib sekarang jangan bertanggung untuk memikul dan belajar melaksanakan tanggungjawab bermula daripada keluarga. Ustazah, saya tak kahwin lagi, biarlah. Saya malah fikir lagi. Tak kahwin lagi tu maknanya membentuk keluarga baru. Keluarga yang ada sekarang ni, awak ada ayah, awak ada anak saudara, awak ada pak saudara, awak ada sepupu. Itu keluarga. Kena belajar memikul tanggungjawab, melaksanakan tanggungjawab daripada sekarang. Bila kita belajar laksanakan tanggungjawab, kita faham keletihan dia, apa cabaran dia, jatuh dan bangun. Contoh, mula-mula kita start lah dekat mana-mana dun. Kita start mungkin sebagai AJK yang mudah-mudah. AJK makanan je dulu. Angkut barang sana, angkut barang sini. AJK buat air je dulu. Tapi daripada AJK buat air ni, saya bagi tahu, adik saya kan dia penjawat awam. Saya kata, mu macam mana mu aktif? Mu kan penjawat awam. Ni saya cerita terbuka sebab kita duduk kat sini. Kalau dekat dewan satu lagi, saya tak cakap macam ni ustaz. Kan? Dia kata, mu ni macam mana mu aktif? Sedangkan mu kerja lagi. Kerja mu ni pula tak membenarkan kamu aktif. Mu jangan hina aku, dia kata. Aku, walaupun aku ni kerja macam ni, dia kata, yang tidak membenarkan aktif secara terang-terangan, tapi dia kata, mu tahu tak setiap program, apa benda yang paling penting? Apa dia? Makanan dan minuman. Kerja aku ni, makanan dan minuman. Orang tak tahu pun siapa sediakan. Tapi aku, dia kata. Betul juga. Maknanya apa? Dia ni walaupun ada kekangan, tapi dia fikir apa dia boleh menyumbang untuk, orang kata, jemaah dan juga ummah. Jadi maknanya kita ni duduk situ. Belajar memikul tanggungjawab dan melaksanakan tanggungjawab. Yang keempat, belajar mengencangkan, memperhebatkan ibadah. Itu wajib. Daripada muda, kalau rasa nak solat, solat daripada sekarang. Kalau nak buat solat sunat, daripada sekarang. Sebab bila dah beranak pinak, bila dah tua sakit lutut macam saya ni, dia tidak semudah seperti kita muda. Yang kedua, kalau nak puasa, nak berlatih puasa bukan sebab kurus, bermula juga daripada sekarang. Sebab apa dia? Sebab solat, dia memperkukuhkan jati diri dalaman. Sebab dia tiang. Puasa, dia melatih kita endurance and stamina dalam perjuangan. Sebab saya nak bagi tahu, perjuangan ni dia panjang. Dan perjuangan ni dia banyak jatuh bangun. Orang tak suka, ramai lagi daripada orang suka. Tetapi kita boleh bertahan sebab apa? Sebab kita biasa train susah, biasa train endurance, biasa train supaya stamina kuat. Asas latihan kat mana? Puasa. Yang ketiga adalah zakat. Zakat ni saya nak pesan terutama kepada wanita muda, bukan suruh bayar zakat, menguruskan kewangan daripada baik. Nak perjuangan panjang, jangan bertangguh menguruskan kewangan dengan bagus daripada muda. Bukan kata, lepas saya kahwin, lepas saya ada anak, baru saya nak susun duit, nak menyimpan, nak buat tu, nak buat ni. Tak. Dia 5 tahun pertama, biasanya kita ikat perut dulu. Nak masuk 10 tahun, kali kedua ikat perut. 15 tahun, barulah rasa senang sikit. Jatuh miskin semula, betul tak ustaz? Kalau macam saya ni 4 kali jatuh dekat dengan muflis. 4 kali ustaz. Masuk kali ke-4 waktu tahu dah. Biasa dah. Sebab apa? Sebab sudah dilatih daripada awal mengurus kewangan. Tak penting kaya, yang penting adalah pengurusan kewangan. Nak duduk lama dalam jemaah, ekonomi kena kuat. Yang seterusnya adalah prepare untuk umrah, haji dan korban. Sebab apa? Korban ni mendidik kita keikhlasan. Dalam jemaah ni, keikhlasan tu sebenarnya yang menentukan kita kuat ke tak kuat. Sebab bila kita duduk dalam jemaah, siapa nak ucap terima kasih kat kita? Siapa yang nak puji kita? Keji lagi ramai Husna ni. Duduk depan ni, Husnamu ya kecek. Betul tak? Pelih tu cowek ya. Aku Kelantan lagi hebat. Abu. Nampak tak? Lebih banyak keji daripada puji. Tetapi kalau awak biasa latih setiap tahun, musim apa ni wajib korban. Simpan duit untuk umrah, simpan duit untuk haji. Maka di situ awak melatih diri untuk meletakkan keikhlasan yang pertama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 perkataan wajib yang awak kena letak hari ni lah. Pertama, berubah
mesti dalam circle yang betul. Yang kedua, baca buku. Ilmu adalah wajib. Yang ketiga, belajar laksana tanggungjawab. Yang keempat, kencan dan perhebatkan ibadah. InsyaAllah, wallahu a'lam bisawab sebagai permulaan. Jazakillah khairan katsira diucapkan kepada Ustazah Asma Husin di atas banyak poin-poin yang kita dapat. Tapi banyak-banyak poin yang saya paling terasa bab obesity tu. Bila nak kurus esok, bila nak kurus esok. Esok masih ada insya-Allah. No? Saya bukan obes ya, saya gebu. Beza sikit tu beza. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Muhsin di atas intro yang dah power dah. Jadi alhamdulillah, jadi kita pergi kepada round kita yang kedua. Kita akan tanyakan kepada Ustazah Asma. Ustazah Asma sebenarnya begitu terkenal dengan ceramah-ceramah berkaitan jodoh. Sehingga ramai anak muda yang menjadikan nasihat Ustazah ni sebagai panduan. So saya ada soalan peribadi lah berkaitan jodoh ni. Jodoh saya mana? Duk cakap bab jodoh pompang-pompang, kawan dengan dia kami lama dah. Mana? Ustazah tak ada jawapan sebab jodoh saya belum lahir lagi. Jadi Ustazah, tak apalah ya. Memandangkan bahawa pembinaan keluarga ni adalah satu fasa penting bagi generasi muda. Jadi apa nasihat Ustazah agar faktor keluarga ini tak menjadi penghalang untuk anak muda kita ni nak menyumbang kepada masyarakat dan juga negara? Sebab kita faham anak-anak adik-adik Amirah kita ni bila dah kahwin baru nak kenal mertua, baru nak kenal laki, lepas tu sat lagi ada anak pula dengan kerjayanya. Jadi itu merupakan orang kata apa, alasan untuk mereka. Jadi bagaimana Ustazah, silakan. Terima kasih kepada saya rasa seronok dengar uak Jadi alhamdulillah Jadi bila cerita bab jodoh, bab keluarga dan juga wanita muda, saya rasa ni isu besar lah dalam kehidupan wanita muda. Mana-mana kita pergi IPT pun, kalau kita pergi program Amirah pun, walaupun kita duk cerita benda tinggi-tinggi Ustaz, kita cerita pasal negara, pasal langit hijau, kan langit tu biru, atas tu hijau Ustaz. Kita sampai langit hijau dah kita cerita, last kali dia akan tanya isu ni juga. Nak ceritanya benda ni sangat penting lah dalam kehidupan wanita, terutamanya dia menjadi isu yang penting bagi wanita muda lah. Sebab apa? Ada beberapa isu lah, isu yang melingkari kita. Pertama antaranya, kita banyak melatih adik-adik kita di universiti ataupun di sekolah. Tapi bila masuk alam pekerjaan, ataupun kita masuk kepada alam kepimpinan sebenar, kadang-kadang kita nak cari tu agak sukar. Itu nombor satu. Kenapa jadi begitulah? Yang kedua pula kita tengok ramai juga dalam keluarga hierarki. Ni saya sebut ni keluarga hierarki, maknanya keluarga yang faham dah tentang jemaah ni. Suami, isteri, mak ayah tu maknanya dalam kategori yang faham jemaah. Tapi banyak juga kita dapati ustaz pemuda suami hierarki ni dia menyimpan isteri kat rumah. Betul ke tak betul? Oh bukan, dia kata isteri dia ada kat belakang, muju. Jadi ni kenapa jadi gini? Adakah itu alasan si isteri yang menggunakan suami dia sebagai excuse? Wallahu a'lam bisawab. Lepas tu isu yang ketiga yang banyak juga kita hadapi ialah isteri ni kadang-kadang bila terlibat dengan jemaah ni, dia fokus kepada jemaah ni kadang secara berlebihan sebab itu dia anggap perjuangan ummah, perjuangan negara, perjuangan mewarisi kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keluarga kadang-kadang jatuh nombor dua. Contohnya macam mana? Bila berkeluarga kita take for granted, penampilan kita tak peduli, hubungan intimasi suami isteri kita letak nombor dua. Jadi benda ni sebenarnya dia menjejaskan keluarga-keluarga hierarki itu sendiri. Sebab apa Husna? Sebab Kak Asma, dia orang suka panggil saya Kak Asma, Kak Mak Kak Mak ni terlibat juga dengan ni Puan Madiah Johari kita ni, Muslimat Legal Team, kan? Kita dalam Muslimat Legal Team kita banyak kes-kes seperti ini. Walaupun dalam jemaah, tapi kita adalah manusia biasa. Yang mana kalau dalam konteks wanita, keluarga tu adalah tonjang kita. Dan walaupun kita kata tak ikut hukum, secara emosi itu sendiri kita akan terikat dengan keluarga. Jadi bila keluarga bermasalah, memang kita akan bermasalah sama ada dalam kerjaya ataupun jemaah ataupun sebagai aktivis masyarakat NGO sekalipun. Sebab tu kita dalam Muslimat Legal Team banyak kita jumpa isu seperti ini. Dan saya rasa hari ini kita kena pesanlah kepada adik-adik supaya mengurangkan risiko-risiko keluarga dalam kerja-kerja jemaah ni.
Okey, seterusnya yang keempat kita dapati juga ramai di kalangan kita ni bila pergi bawa kes dan lain-lain, rupanya isu pasangan muda ataupun wanita muda ni ialah kekurangan kemahiran menangani konflik dan masalah. Tu benda utama. Orang tua dulu sebab dia banyak bergaul, dia kurang gadget. Dan kita ni sama ada kita orang muda, orang tua duduk dalam satu kampung, kita akan bergaul daripada pergaulan seharian, kenduri dan lain-lain. Jadi kita pandai, kita ada skill tu tanpa diajar. Tapi kalau budak sekarang, dia kan diajar supaya belajar sampai ke universiti. Lepas tu sekarang timbul pula gadget. Lepas tu kita fokus pada kejaya. Kalau keluarga pun keluarga kita sendiri, akhirnya skill komunikasi kita tu hilang. Menyebabkan bila berdepan masalah, termasuk dalam jemaah sendiri, dia tak tahu nak buat apa. Jalan paling mudah, cerai. Jalan paling mudah, larikan diri. Jalan paling mudah, berhenti terus daripada jemaah. Betul kata betul? Rupanya isunya adalah kepada kemahiran menangani konflik dan masalah. Jadi perkara ni perlu diberi perhatianlah kepada kita, supaya jangan lepas ni kita hilang, orang kata, belian dalam amirah tu sendiri. Sebab kami ni macam Kak Ahmad ni umur 45 dah. YB Datuk Kak Allah tu dah 6 penggal. YB Datuk Aisyah ni 45 penggal dah kan. Kami ni bila-bila masa terpaksa meninggalkan tapak kepimpinan. Mungkin kerana faktor umur, mungkin kerana Allah panggil. Jadi siapa nak ganti? Perlu adik-adik. Tapi adik-adik kadang-kadang kena tunggu dulu saya ada masalah family. Kena tunggu dulu saya ada masalah jodoh. Kena tunggu dulu saya ada masalah suami. Tapi perjuangan tidak boleh tunggu. Perlu diteruskan. Sebab itu menangani keluarga, meminimumkan risiko dalam keluarga mesti bermula lebih awal. Pertamanya bermula dengan pemilihan jodoh tu dulu. Husna tak apa, dia payah sebab dia ni terlalu tinggi. Jadi dia nak kena tinggi. Ustaz tolong buat marketing ustaz. Tolong jekah sekali kat TikTok dia. Aku rasa boleh 5-6 juta lepas ni selamat . Tapi kalau lepas tu kena camuh juga dah. Okey. Pertama bermula dengan pemilihan jodoh yang betul lah. Tak semestinya ramai yang tanya saya lah, Amirah ustazah, Kak Mak mesti daripada satu jemaah juga ke? Mesti daripada tarbiyah yang sama ke? Tak semestinya. Tetapi mesti sekurang-kurangnya mempunyai kefahaman yang jelas tentang agama dan perjuangan Islam tu sendiri. Sekurang-kurangnya situ dulu duduk. Tapi pemilihan jodoh ni penting. Sebab tu kalau mak saya dulu nak pergi universiti, dia tak pesan suruh saya belajar. Orang lain kenalah belajar betul-betul, kena baca buku betul-betul, jangan main-main, jangan fikir pasal kahwin, habis belajar dulu baru kahwin. Tak, mak saya terbalik. Nak pergi daftar tu, hari nak daftar dia pesan apa dulu? Kalau jumpa budak lelaki, jangan bercerita dulu, wak balik rumah. Kalau jumpa budak lelaki, jangan selain daripada orang Kelantan. Disebut dah awal-awal, ustaz tak boleh buat apa dah. Saya pun kata, masa tu kan saya baru 17, 18 kan. Nak masuk matrik. Saya kata, mak, kita nak pergi belajar, bukan nak pergi menikah. Dia kata, dok mu dengar. Sebab orang perempuan muda ni, biasanya untuk memastikan masa depan dia bagus, bermula daripada jodoh yang betul. Saya kata, betul ke mak? Sebab saya ni jenis kaki belajar. Saya tak fikir pasal lelaki ke apa ni, malah nak fikir. Rupanya betul. Bila dah tua ni, betul formula mak aku. Dulu tapi kawan-kawan saya ramai pesan macam lain. Habis belajar dulu baru kahwin. Tapi Ustaz saya rasa ayah dia pesan betul dah ni. Cuma dia ni milih sangat Ustaz. Kan? Okey, seterusnya yang paling penting nombor 1 sekufu lah. Sekufu. Yang kedua adalah meminimalkan risiko. Tapi saya dulu, sebab kita dah tahu dah kita terlibat dengan aktivis. Saya aktivis NGO pun saya. Aktivis parti pun saya sejak daripada sekolah. Jadi daripada awal tu kriteria tu kita set dah. Nak yang macam mana. Jadi akhirnya kita pilih ikut yang tu. Dan benda tu kita fikir bersekali semasa proses pendewasaan. Dan benda tu diajar oleh ulama. Suatu ulama ni persediaan keluarga bermula daripada kecil dan diperhebatkan ketika balik. Maksudnya macam mana persediaan keluarga? Jaga diri, jaga peribadi, melatih diri dalam keluarga, bertanggungjawab. Bila berdepan, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan lelaki, ada cara dia. Itulah sebenarnya permulaan kepada pemilihan jodoh yang betul. Sebab tu nombor 1, pemilihan jodoh ni dia kena ngaji.
kena belajar dan kita berusaha untuk meminimumkan risiko supaya esok-esok tu bila kita jadi aktivis, kerjaya dan ibu lebih mudah ditangani. Contohlah, macam saya ni, saya anak sulung, saya pun keluarga susah, adik-beradik ramai, kecil-kecil. Jadi bila kita pilih jodoh macam saya, antara orang yang saya reject adalah kalau dia handsome macam mana pun, baik macam mana pun, bagus macam mana, kalau dia anak sulung, adik-beradik ramai, saya reject. Bukan tak cinta, bukan tak kasih. Aku adik-beradik, aku sulung, dia sulung. Rasa-rasa macam mana kehidupan lepas perkahwinan nanti? Kita susah, dia susah. Dia adik-beradik ceretik. Ada seorang tu, ni saya cerita kat suami saya ni, ada seorang tu bagus tak? Bagus. Kepimpinan pelajar bagus, dari cerdik, dari segi mana bagus lah, dengan orang tua bagus. Saya pun macam okey lah. Tengok-tengok anak sulung, adik-beradik kat bawah ustaz, 8 orang perempuan semua. Reject terus. Sebab antara crush dan cinta untuk perkahwinan berbeza. Antara cinta kita suka dengan cinta realiti berbeza. Betul tak? Memang suka. Allah, tengok cahayanya aku. Ya Allah, macam mandi tak basah. Betul. Tapi kalau untuk kahwin, cerita lain. Sebab tu benda tu dia kena tegas dalam kehidupan. Satu lagi, kalau masa saya dulu, lelaki saya cek. Sebab saya ni jenis orang yang orang kata, tahu dah, kehadapan hidup ni akan banyak cabaran. Jatuh naik, tunggang terbalik. Dah tahu dah cara hidup saya macam tu. Sebab ustaz kata kenal karakter tadi kan. Saya dah tahu dah. Jadi saya nakkan kepada seorang lelaki yang lebih kuat. Pagi-pagi saya cek macam mana kat universiti dulu. Siapa yang pergi solat jemaah subuh, tu shortlister ustaz. Sebab apa solat jemaah subuh? Sebab dia jauh daripada keluarga. Tapi dia boleh pergi solat jemaah subuh. Bagus ke tak bagus? Bagus. Tak kisah lah dia jik macam mana pun, presiden macam mana pun, solat subuh tak ada, aku reject terus. Sebab saya ni tak berapa kuat ibadat, dia tak kuat juga. Agak-agaknya macam mana? Boleh harungi tak perjuangan ini? Susah. Satu lagi ustaz kata kena karakter. Saya ni, tuan adik-adik tengok deh, Kak Mak ni cuba tengok jenis ganah. Kalau bercakap tu tak berhenti. Kan? Kalau dalam kelas berdebat tu, orang lelaki ni tak boleh. Dia buka kitab, saya buka 5 kitab. Peduli apa aku? Betul tak? Lepas tu saya tengok, aku ni tak boleh jadi ni. Kalau dapat suami jenis macam parlimen juga ni, saya kata ni. Saya nak kena cari suami ni macam Ustaz Abdul Khairi. Hoi! Hoi ya hoi. Kan kena cari macam tu. Saya putih. Banyak. Saya putih, saya tengok. Kecek dengan hak ni saya cakap sepatah. Okey. Ya. Saya kata tak ada orang macam ni. Kecek dengan ni. Oh ya, berdasarkan fakta tu. Okey. Tak apa, saya ikut awak. Tak ada saya kata. Tapi bila saya cakap dengan suami saya cakap 1 ustaz, dia lawan 5. Dia senyap je ustaz. Tapi bila saya cakap, kita kan bincang ilmu. Tak main bincang main. Saya kata dalam buku ni kata gini-gini. Dia pun kata, betul ke? Nepu awak ni. Kan? Saya kata, ni antara lelaki yang boleh menyekat aku. Rupanya sungguh. Sebab bila dalam rumah, macam parlimen, ada seorang hok kuat lagi pada kita, kita pun jadi macam ayam, ustaz tak boleh buat apa dah. Tu maknanya kena karakter. Sebab tu pemilihan jodoh tu mesti betul. Supaya apa bila kita fikir benda ni dah lebih awal, supaya dalam kehidupan akan datang risiko tu kurang. Bukan tak ada masalah, ada masalah. Tapi masalah tu boleh ditangani. Okey, yang kedua, sebelum berkahwin tu, kalau macam saya janji awal-awal. Janji. Saya ni kaki ceramah sejak daripada tingkatan 3. Kaki ceramah. Boleh mic ni daripada tingkatan 3. Mak saya kata mu duduk masjid ya. Berhikecek sangat dia kata. Duduk dalam masjid. Saya ceramah daripada tingkatan 3. Jadinya saya bagi tahu kat ustaz, saya kata kalau lepas kahwin, saya memang jenis kena keluar rumah. Saya ni kalau tak kerja pun saya tetap kena berdakwah. Sebab ayah saya pesan dah, walau jadi Perdana Menteri sekalipun, 15 minit mesti ceramah ataupun berdakwah pada orang kampung. Percuma apa tak apa, tapi wajib dia kata sebulan sekali. Ayah saya pesan gitu. Jadi saya bagi tahu, boleh tak terima saya ni hak macam ni? Hak kasar, hak tak comel, boleh tak terima? Tapi saya nak lepas ni saya boleh keluar. Dia kata boleh. Alhamdulillah lah. Jadi sekarang kalau dia kata tak boleh, saya ungkit balik janjiku itu. Betul tak? Nampak tak? Dia gini lah. Tak boleh nak buat apa dah bang. Pujuk daripada atas pentah ustaz. Kan? Tak boleh nak buat apa dah, sebab dulu janji, betul tak? Jadi sekarang dia kena ikut, tak boleh buat apa dah. Yang ketiga, semasa perkahwinan. Inilah paling penting sekali. Nombor 1, ilmu dalam perkahwinan ni,
ilmu yang paling penting adalah ilmu leadership, kepimpinan. Sebab suami adalah qawam, ar-rijalu qawam, pemimpin. Isteri al-mar'atu ra'ayatun fi baiti zawjiha, pemimpin. Jadi ilmu kepimpinan ni sangat penting dalam rumah tangga. Sebab itu untuk menangani situasi rumah tangga kita kena bijak dalam soal kepimpinan. Kalau suami kata, malam ni jangan pergi usrah, kita kaji, pasal apa dia tak bagi. Kadang-kadang kita ni betul dah pergi usrah. Usrah tu 40 minit, makan 2 jam. Betul ke tak betul, Amirah semua? Makan 2 jam. Hak berbuah lebih. Suami kata pergi usrah. Lepas usrah makan 2 jam. Ai pergi ke lain pula ustaz. Itu perangai orang perempuan. Tak kira lah dalam jemaah luar jemaah serupa. Tapi dalam jemaah lagi best, dia boleh guna alasan berjuang jihad fisabilillah. Suami nak kata apa? Betul tak? Sebab tu kepimpinan tu kita kena bijak. Bila suami kata tak bagi sebab apa? Kan? Kenapa? Lepas tu nak golek macam mana supaya dia boleh bagi? Golek tu lah yang kita panggil sendi kepimpinan. Bergolek ustaz. Ingat ke mudah ke nak suruh duduk suami duduk macam ni? Saya ceramah suami duduk. Isteri ustaz mana ustaz? Ada dekat luar ustaz. Ingat ke mudah nak duduk setara ni? Bergolek dulu. Tarian apa tak tahu dah bergolek ni. Baru boleh nak macam ni. Itu seni kepimpinan. Dalam rumah tangga pula ada anak-anak. Macam mana kita nak uruskan anak-anak? Anak-anak ni jentera kita lah tu. Kalau dalam keluarga kita tak boleh nak urus jentera kita, macam mana nak urus jentera di luar? Tu basic dia. Sebab tu daripada awal bila suami kita pun dia bersama-sama dah sebagai jentera dalam rumah, insya-Allah. Bila keluar sikit, lama-lama dia akan faham. Yang kedua pula adalah kekuatan pengisian ibadah dan agama. Ini sangat penting. Saya dapatilah, kadang-kadang saya pergi jalan juga kan, rumah adik-adik Amirah kita yang baru kahwin. Minta maaf saya sebut. Memang kita kalau dalam jemaah kita diajar solat berjemaah. Tapi secara praktikalnya dalam rumah, kadang-kadang kita tak buat. Saya pergi jalan rumah adik, kita perhati benda tu. Sebab untuk kita pilih kepimpinan, antara benda kita kena tengok adalah ibadat. Kalau ibadat tak betul, macam mana nak bagi dia pegang jawatan? Jadi saya tengok, isteri solat di dalam bilik, suami solat di luar. Padahal dia boleh sekali. Tapi kenapa tak duduk sekali? Lepas tu ada alasan pula tak boleh solat jemaah ni anak kecil. Saya kata kalau dalam Islam ni kita belajar fiqh, solat sambil menyusu pun boleh. Solat sambil pegang baby pun boleh. Letak baby lepas tu naik balik pun boleh. Tapi tu konsep berjemaah tu macam mana? Dan begitu juga benda lain. Jadi benda tu daripada awal tu kekukuhan pengisian tu mesti daripada saya belajar daripada YB Datuk Kak. YB Datuk Kak, anak cucu dia memang daripada anak sampai cucu sekarang. Ni rahsia orang tua mak surak tak pernah tinggal. Dia ikat anak cucu dia dengan mak surak. Mak surak je. Tak perlu cari zikir-zikir panjang-panjang, zikir pelik-pelik. Kita kan suka cari zikir. Kak-cik, Ustaz Hafizah, kita tanya, kak-cik, doa apa ya untuk suruh saya kuat gini-gini? Kak-cik pun bagilah doa. Kita pun tak tulis. Amal 2 hari lupa balik. Pagi minta pula dengan Ustazah lain, Ustazah Asma'arul. Ustazah apa doa ya? Kita pun amal 2 hari, lupa pula. Tapi kalau Kak Allah cukup dengan mak surat. Daripada anak sampai ke cucu. Saya nak cerita Kak Allah, dia 6 penggar dalam parlimen. Beranak dalam parlimen. Sebahagian besar anak dia. Nak ceritanya, kita duduk dalam parlimen tak berani nak beranak. Dia 6 penggar. 6 penggar tu saya nak cerita jadual dia macam mana. Pagi tu pukul 4 dia mesti bangun dah. Solat dan kemah rumah. Dia kemah rumah awal. Sebab apa? Sebab subuh dia mesti solat secara berbeza-beza mengikut dondo dia. Sebab dia ke parlimen kan. Dia akan solat berbeza di kawasan yang berbeza. Setiap hari without fail. Dia gimana dengan saya tamrin pun pagi tu dia akan cari mana surau terdekat sebab dia dah biasa. Lepas saja solat subuh, dia akan duduk dengan rakyat sekejap, dia akan ziarah 7 hingga 8 rumah non-stop. Itu kerja dia selama 6 penggar. Nak cerita kat Allah. Sudah tu baru dia masuk office. Lepas dia masuk office, dia ziarah pula, buat kerja-kerja office dan sebagainya. Malam tu ziarah, lepas tu sempat lagi dia urus suami dengan anak-anaknya. Daripada mana kekuatan ni? Dan sampai sekarang Kak Allah ni begitu. Non-stop. Saya tak boleh nak tiru.
Pagi solat subuh 7-8 rumah ziarah pagi-pagi. Lepas tu rumah tersusun, tak pernah ada orang gaji, anak 11. Kita bawa ke Allah. Pergi dekat persidangan antarabangsa, persidangan wanita-wanita antarabangsa. Terkejut pemimpin dunia luar. Sebab mereka kata kalau pemimpin wanita ni, kalau nak berjaya tak payah kahwin, anak sikit. Betul ke tak betul? Kalau orang putih biasa tak kahwin lah, sebab dia tak nak komitmen, Ustaz. Bila cerita, dia tanya, awak anak berapa? Saya, anak 5. 5? Muda-muda 5, macam mana awak urus ke? Saya kata, saya biasa ni 11. Terkejut dia 11. Macam mana boleh jadi ahli parlimen 11? Bagi dia orang, dia tak boleh fikir. Tapi kita boleh fikir sebab apa? Sebab kepimpinan itu bermula dari rumah. Sebab tu sekarang kalau awak tak betul dengan mak ayah awak, jangan harap di luar awak boleh betul dengan jemaah. Betul ke tak betul? Mak ayah awak terabai tanggungjawab, awak balik rumah tu ibarat menyusahkan mak ayah awak lagi. Sebab nak kena masuk kawak, nak kena cara kawak. Luar macam mana awak nak uruskan jentera? Sebab tu permulaan latihan kepimpinan wanita bermula daripada rumah. Itu adalah pengalaman kita dan pengalaman pimpinan-pimpinan kita. Seterusnya yang ketiga, keutamaan masa, tanggungjawab, jadual waktu, KPI wajib. Ni saya nak pesan kes di kalangan adik-adik kita. Bila dah kahwin, kadang-kadang ramai juga lagi adik-adik Amirah tak kahwin. Kita pun buat kerja sekali, antara orang yang dah kahwin dengan orang yang tak kahwin. Tapi saya tengok kadang-kadang kita ni atas nama jihad fi sabilillah, kita tak perasan untuk adjust jadual kita kerana kita sudah berkeluarga. Saya tanya dia, bukan awak ada anak kecil 3 hari tak balik rumah? Sebab dua anak kerja semangat doa Husna. 3 hari tak balik rumah. Saya kata, bukan awak ada anak kecil ke? Tak apa, mak mertua jaga. Dia sebut. Saya kata tak boleh, adjust juga balik. Kak Allah, YB Kak Nuri, YB Datuk Kak Tah. Tahu kan YB Datuk Kak Tah macam mana? Suami stroke, tapi boleh jadi esko. Suami stroke, pergi mana-mana luar negara, berapa puluh negara pun suami tu dah tolak dulu. Stroke, tapi dia boleh jaga. Walaupun dia esko walaupun seminit dia kebalik juga jumpa suami dia. Tapi kita 3 hari buat kerja atas nama jihad fisabilillah, anak dia dengan mentua. Bila saya cek, dia ada masalah dengan mentua dia. Bukan mentua tak faham, tapi mentua nampak awak ni dah tak reti bawa diri. Nampak tak? Sebab tu wanita muda tolong beringat, jihad dalam rumah, jihad fisabilillah jalan bersekali. Tapi macam mana nak ejah Ustazah? Kreativiti. Sebab tu kalau Amirah yang biasa kerja dengan saya ni, ada Asma, Ketua Amirah Kelantan. Hak biasa kerja dengan saya sebelum Covid. Ni Covid tak usah cerita lah, memang Zoom, Google Meet banyak dah. Sebelum Covid, jentera saya dah biasa mesyuarat secara online. Sebelum Covid, pakai apps gapo. Dulu banyak apps Ustaz. Kita pakai apps. Lepas tu saya sebut dalam parlimen. Sebab dia kata kami kekurangan NGO belia wanita. Saya naik parlimen, saya kata, kalau awak nak suruh wanita aktif dalam masyarakat boleh. Tapi orang lelaki, awak kena guna teknologi, kena fikir masalah wanita. Baru wanita ni akan keluar menyumbang kepada masyarakat. Jadi saya kata, dia kata macam mana? Dia kata, saya tak pernah terfikirlah. Dia kata, YB, rupanya orang wanita ni cara berfikir berbeza. Ya, sebab kita ni orang yang berkeluarga. Sebab tu saya kata, sebelum Covid tu, kalau jentera saya memang kita dah biasa meeting online. Apatah lagi ketika Covid. Sebab apa? Tapi setengah orang, Kak Mat tak sedap lah meeting online ni. Dia kata tak jijok, tak jelira. Betul ke ni dalam bahasa Kedah ni? Tak jelira, betul ke? Tak jelira, tak jijok, apa Ustaz dalam bahasa Kedah? Tak sedap. Tak jadi juga, tak jijok juga. Betul Ustaz Kena pakai tak jijok juga, tak sedap, tak jadi. Tak jijok dia kata. Tak jijok apanya? Saya kata jijok dah tu. Hasan Albana, saya kata usrah 5 minit je sambil ikat kasut. Yang kita usrah 40 minit, tak jadi apa juga. Tapi yang paling penting 5 minit tapi bermanfaat. Saya kata online. Tapi betul, bila kita buat online, jentera saya walaupun dia tak boleh nak mari markas, anak kecil tengah menyusu, semua boleh jadi jentera. Itu kreativiti. Work from home. Banyak jentera kita pilihan raya sekarang, sebelum PRU 13, PRU 14, sebelum PRU 15, banyak jentera Kak Mak ni buat kerja daripada rumah. Kak Mak, saya tak boleh keluar rumah, saya ada banyak masalah, anak, suami, semua, gapo boleh buat?
Okey, buat benda ni daripada rumah. Boleh. Yang penting kreativiti. Tapi keluarga mesti comes first. Hak tu lah bahaya sekali. Yang seterusnya adalah paling penting penglibatan bersama keluarga dalam gerak kerja ummah. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ajak Nabi Ismail. Ismail, mari ikut aku, kita buat Kaabah. Siap buat Kaabah. Dalam Quran, Nabi Ibrahim doa, Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami dan amalan kami buat Kaabah. Apa yang kita nak ambil moral of the story? Nak buat Kaabah, nak bangunkan agama, Nabi Ibrahim ajak siapa? Anaknya. Kita macam mana penglibatan anak-anak kita dalam jemaah sejak daripada kecil? Setakat mana penglibatan suami kita? Bukan nak suruh jadi jentera. Mari terlibat macam ni, tak pedah. Betul tak? Sebab bila dia dengar, sekejap lagi kita boleh pakuh balik. Macam tu. Minta maaf abang. Kan? Tak apa, bila saya ni cakap banyak macam ni ustaz. Bila balik rumah, kuota dah habis. Jadi dia tak cakap pula. Saya pula kena cakap dia. Sebab orang pendiam, suami saya pendiam. Bila dia pendiam, dia akan banyak cakap dengan siapa? Siapa ustaz kalau ikut psikologi? Isteri lah ustaz kan? Saya pula kena cakap, bang, berhenti bang, letih. Tok si kecek dah, tadi kecek banyak dah, terlebih kuota dah. Tapi tak apa, hari ni dia kena dengar, balik ni sama-sama pangkah. Betul kan? Jadi maknanya apa dia? Penglibatan bersama dalam rumah tangga tu wajib. Keterlibatan anak-anak. Hari ni kita nampak, minta maaf nak sebut, kita aktif. Tapi kadang-kadang anak-anak tak terlibat. Bila kita nak buat usrah di kalangan anak-anak jentera, kan tak mari. Anak-anak orang lain kita boleh panggil. Anak-anak kita. Ini isu besar. Sebab tu kena fikir daripada awal. Bila penglibatan bersama tu daripada awal, walaupun sikit lah dia nyumbang, dia tolong buat air, dia duduk sengih situ, tak apa. Kita ikut amalan Nabi Ibrahim, insya-Allah barulah mudah kita nak buat kerja. Dan kalau kita tengok akhir sekali ialah sangat penting keluarga daripada kecil dan diri kita mendidik anak untuk berkhidmat daripada awal. Sama ada berkhidmat pada keluarga, berkhidmat kepada ummah daripada awal. Contoh, kalau dalam keluarga ni, kalau anak lelaki dia ada kekuatan berbeza, anak perempuan ada kekuatan berbeza. Sebab tu dari sudut faraid, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tapi hari ini cuba tengok, kita latih anak perempuan, anak lelaki sama. Tidak pada tempatnya. Sebab tu kalau ustaz suami saya, dia akan sebut, untuk kerja rumah, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Habis dah. Saya kata kenapa? Dia kata senang, esok-esok bila dia terima faraid, dia terima tanggungjawab, dia tak rasa berat. Dia tak rasa benda tu ralat. Sebab apa? Dia sudah biasa bertanggungjawab dalam keluarga. Sebab tu daripada awal, ajarlah diri kita, suami kita, anak-anak berkhidmat. Step by step. InsyaAllah, bila kita dah ajar dia berkhidmat, dia akan lebih mudah untuk berkhidmat kepada ummah. Yang paling penting, berkorban. Sama ada duit, tenaga untuk ummah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Asma Husin. Ingat, pilih jodoh yang elok. Dan untuk makluman, kita juga sekarang live di FB Amirah Malaysia. Hai, saya tengok ada dalam dewan ada 2 juta. Yang live tu dekat 1 juta. Jadi Alhamdulillah, muslimat sekalian, jadi kita teruskan forum kita pada hari ini dengan seorang lagi panel kita yang insyaAllah dia boleh tapau ni soalan-soalan terakhir yang kita ada. Kita dah di penghujung. Soalan kita yang terakhir, orang kita yang terakhir. Jadi setakat ni dah tahu nah makna cerai tu. Makna apa? Nasib baik I muda. Kalau itu I ambil remote telefon. Okey. Jadi Ustazah, sebenarnya kita tahu bahawa pilihan raya ni adalah satu medan demokrasi dalam kita ni nak memilih pemimpin. Dan tambah ni kita nak pilihan raya negeri Kedah dan juga 5 negeri yang lain. Tetapi kita lihat bahawa anak muda sekarang ni dia menganggap bahawa politik ni kotor. Sebab dia melihat pimpinan yang bercakap bohong, dia melihat pimpinan yang ahli politik yang rasuhnya, perangai macam-macam, yang mementingkan diri, yang hari ni konon kata hari ni kita menang, esok minyak turun. Itulah ya. Jadi apa pandangan Ustazah berkenaan dengan tuntutan syarak kepada generasi muda ni
mengenai keperluan untuk mengundi dan adakah wajar untuk mereka ni meneruskan sikap kepada anti politik ni. Silakan dan minta Ustazah gulung sekali sebagai pengakhiran kepada forum kita. Dipersilakan. Terima kasih kepada Husna. Jadi habis dah kita bincang tadi bab keluarga Jadi sekarang kita bincang bab serius sikit lah. Terutama nak masuk kepada PRN 6 negeri referendum rakyat. Kita tengok tema kita tu referendum rakyat lah. Saya rasa Kak Mak rasa lah antara benda penting lah yang kita kena tekankan terutamanya kepada anak muda hari ni. Pertama, selalu orang tanya kepada kita, kenapa PAS ni tidak fokus pada ekonomi, dia kata. Kenapa fokus pada politik? Selalu orang kata, lebih baik kita fokus pada ekonomi. Tak kisahlah politik ni siapa nak ambil pun, tapi yang penting ekonomi ni kita pegang. Sebenarnya tak betul. Cuba tengok sejarah bagaimana British datang ke tanah Melayu. Dia datang dalam bentuk betul company, iaitu siapa ingat sejarah KHTI, Company Hindia Timur Inggeris. Company Hindia Timur Inggeris ni dia mari ke tanah Melayu dan dia pergi ke Goa India. Dia pegang politik dulu, bukan dia pegang ekonomi terus. Melalui kuasa politik baru dia menguasai ekonomi, pendidikan, sosio budaya dan lain-lain. Macam mana dia buat? Dia mari tanah Melayu, dia pegang dulu. Okey, raja uruskan hal-ehwal budaya Melayu dan juga Islam, kami uruskan yang lain-lain. Jadi sebab apa dia buat gitu? Sebab dia nak dasar dan polisi duduk dia. Daripada situlah kita tengok bagaimana, pernah tak kita terfikir, dulu Perak ni, lombor-lombor biji timah kan, dikuasai oleh tanah-tanah tu milik orang Melayu, raja-raja Melayu, lot-lot Melayu, betul tak? Tapi macam mana kemudiannya dimiliki oleh orang kata company Inggeris? Kerana melalui dasar, permit hanya dikeluarkan kepada company-company yang terdiri daripada orang Inggeris dan pemodal Cina. Begitu juga di Kedah. Kita tertanya-tanya, kenapa Kedah ni berah ni, sepatutnya kilang-kilang besar tu, pemprosesan berah tu sejak dari dulu dikuasai oleh orang Melayu, sebab ni asal tanah orang Melayu. Bukan orang Melayu tak nak buka kilang masa tu, dah ada kilang, tetapi permit tidak dikeluarkan. Itu cerita asal dia. Siapa yang pegang permit? Siapa yang buat polisi? Kerana ketika itu Inggeris telah ambil alih pengurusan negeri dan kemudian berkembang daripada satu negeri ke satu negeri. Ini bukti menunjukkan kestabilan ekonomi, kestabilan kehidupan, kestabilan keluarga bermula daripada kepimpinan politik. Begitu juga dalam keluarga kita. Kak Mak sebut tadi, keluarga yang stabil bermula daripada tonggak kepimpinan ayah dan ibunya, ataupun kepimpinan ahli keluarga, datuk, nenek dan lain-lain. Tapi kalau asas kepimpinan politik itu jatuh dalam keluarga, keluarga tu berantakan. Begitu juga dalam negara. Sebab tu mung nak kecek pasal ekonomi boleh, tapi kalau kita nak berniaga, orang tak bagi permit, mu nak kata apa? Kalau kita nak masuk dalam perniagaan tu, tender tu memang dia tak bagi terus kita, nak buat apa? Betul tak? Polisi itu pun tidak mesra Islam, tidak mesra rakyat. Mu nak kata apa? Bunyi lain dah ni Ustaz. Tadi ceramah lain, ni ceramah lain. Ceramah lain dah. Itu nombor satu. Kita kena faham lah. Dan adik-adik boleh baca buku-buku politik, tengok macam mana perkaitan antara kestabilan ekonomi dan juga kestabilan politik. Yang bahagian ekonomi itu dah ada dah, NGO, syarikat yang menguruskannya. Tapi hak politik ni siapa nak urus? Kalau PAS ni kita tukar jadi NGO ekonomi, jadi entity business, siapa nak uruskan siasat syariah? Itu nombor satu. Nombor dua, ada yang kata juga lebih baiklah kita ni join NGO daripada join jadi jentera politik. Betul ke tak betul? Kamu tahu, ramai Amirah sini kata lebih best join NGO Ustazah daripada join parti politik. Kalau PAS lagi penat, selalu jadi pembangkang, selalu orang tak suka sebab kita bawa aspirasi Islam, yang mana aspirasi Islam ni bukan mudah orang nak ikut. Dia kena faham dulu dan baru mudah dia nak ikut. Betul tak? Kalau dia tak faham pun dia akan ikut, tapi dia nak kena ada ilmu. Lebih baik kita jadi join NGO Ustazah, boleh pergi mana-mana, tak tertekan. Kak Mat nak bagi tahu, PAS ni sendiri bermula daripada sebuah NGO, iaitu Persatuan Ulama Melayu asal ceritanya. Kita ni berjuang dulu atas nama pendakwah-pendakwah, gerakan NGO. Tetapi apabila kita berdakwah di tanah Melayu tanpa kuasa, berdakwah, tapi polisi mereka yang pegang, polisi mereka yang buat,
tercapai dah hasrat tu. Nak mewarisi Khalifah Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah SAW. Payah. Akhirnya PAS menubuhkan daripada NGO, menubuhkan sebuah parti sayap yang baru namanya Parti Islam Semelaya. PAS ketika itu kita dah terai dah sebagai NGO. Kalau nak NGO tak ada masalah, join NGO. Tetapi hak ni dasar utama tidak boleh ditinggalkan. Kak Ahmad ni aktivis NGO. Kita buat kerja advokasi. Kak Ahmad Tiba Persatuan Ulama Malaysia. Ada NGO sendiri dan macam-macam NGO. Kerja orang kata third force yang menekan orang pun kita buat. Tetapi kita tekan. Polisi orang lain buat. Jadi apa yang berlaku? Susah. Suatu kalau adik-adik tengok, ramai juga aktivis NGO. Last kali dia akan berusaha jadi ahli parlimen. Sebab apa? Sebab jadi ahli parlimen kita boleh tengok ni RUU dan lain-lain. Okey. Seterusnya yang ketiga, ada yang kata peninglah Kak Mak. Sebab sekejap gabung sana, sekejap gabung sini, sekejap gabung situ, sekejap dengan ni. Lepas tu mana satu Kak Mak? Masa PRU 15 tahun ni. Kalau kita menang macam mana? Kita nak kena gabung dengan ni. Kita tak faham politik. Sebab tu maksudnya kita ni tak faham dan kurang membaca, kurang mendalami tentang hal ehwal negara kita. Kak Mak nak bagi tahu, konsep kerjasama di tanah Melayu ni bermula sebelum merdeka lagi. Jadi pelik apa sekarang dengan kerjasama ni? Dulu kita ada Putra MCJA, lawan perikatan. Betul tak dulu? Cak kapal layar dulu. Lepas tu kita pernah ada barisan alternatif. Kita pernah ada Pakatan Rakyat. Kita pernah melalui Angkatan Perpaduan Ummah. Hak orang lain pun ada pakatan lain. Dan sekarang kita Perikatan Nasional. Benda tu tak pelik. Cuma ketika kita duduk dalam gabungan, setakat mana kuasa kita untuk meminta, kuasa kita untuk membuat sesuatu. Hak tu paling penting sekali. Suatu masa PRU 15 tahun ni, dia orang tanya, Kak Mak, kalau kita ni menang banyak pun kita kena gabung dengan mana-mana parti politik. Lepas tu macam mana Kak Mak? Masa tu Kak Mak sudah membayangkan akan jadi suasana macam ni. Pada dekat-dekat malam kat Pilihan Raya kan kita buat live TikTok malam-malam. Memang Kak Mak sebut. Kita nak membentuk kerajaan mungkin agak sukar Kak Mak kata. Tetapi apabila kita bergabung, ketika itu sejauh mana kuasa political will yang ada dekat kita dan kuasa pendesak yang kita ada. Dan hari ini dengan kemenangan yang banyak, memang kita kuasa pendesak. Kak Mak tak nampak apa pun. Kalau kita bukan kuasa pendesak, pasal apa mu dah hentam kita sangat ni pasal apa? Pasal apa mu dah hentam MB Sanusi ni kenapa? Kak Mak jaga Kelantan. Pasal apa mu ni semua sak khabar ni mari hentam kita Kelantan ni pasal apa? Negeri miskin ni yang mudah hentam tu pasal apa? Sebab dia tahu kita ada kuasa pendesak. Kita nakkan kuasa pendesak tu. Bila ada kuasa pendesak, kita boleh mendesak ke arah mana? Ke arah Islam. Okay. Yang kedua, kami nak sebut pula. Habis dah situ isu-isu penting tu. Proses pilihan raya sebenarnya sangat penting. Politik ni sangat penting. Kerana apa dia? Satu, menentukan dasar dan polisi. Kami cerita pengalaman. Apabila kita memegang kuasa dan polisi, daripada atas, dengan sendiri akan bertukar sampai ke bawah. Kak Mak bagi contoh, boleh buka. Kak Mak buat artikel bersama dengan kawan-kawan. Tajuk membangun bersama Islam melalui kuasa PBT. PBT apa? Bukan PBT apa? Majlis Perbandaran. Boleh buka artikel tu artikel jurnal. Bukan artikel ceroi-ceroi ini artikel jurnal, artikel universiti. Membangun bersama Islam melalui kuasa PBT. Dan kita ambil contoh, Majlis Berkuasa Tempatan, kita ambil contoh MPKB. Majlis Perbandaran Kota Baru, 30 tahun membuat perubahan, membangun bersama Islam. Bukan mudah. Bermula daripada proses untuk mengharamkan judi, kemudian akan menghadkan beberapa perkara, lepas tu nak menyuburkan semangat sejahtera di kalangan rakyat, termasuklah pengurusan sampah, pengurusan fasiliti, pengurusan perumahan dan lain-lain. Benda tu ada belaka. Tetapi kita dapat buat kerana kuasa politik. Cuma cabaran kita sekarang, kita nak ramaikan ahli majlis wanita di dalam PBT. Yang faham Islam, yang fikrah Islam, iaitu kita. Supaya bila kita masuk situ, kita boleh menjadi kuasa pendesak untuk mengubah
suasana di peringkat PBT ke arah mesra wanita mengikut fitrah Islam. Itu perjuangan kita wanita. Tak payah serah orang lain. Kita yang kena buat. Kita tak payah nak berlawan dengan lelaki. Lelaki ada kerja dia. Kita pun ada kerja kita. Itu nombor satu. Yang kedua, contoh. Apabila kita memegang kuasa politik, OKU pun diperkasakan di peringkat negeri-negeri kita. Kau bagi contoh Kelantan. Kau boleh bagi contoh Kelantan. Pasal kita cara hak Kelantan. Di Kelantan, apabila Tok Guru memerintah, bermula 1990, Tok Guru perkasakan rakyat melalui pemikiran dan falsafah Islam itu sendiri. Akhirnya OKU pun diperkasakan. Kelantan, negeri pertama dan satu-satunya negeri yang mempunyai Majlis Perundingan OKU Kelantan. Apa maksud Majlis Perundingan OKU Kelantan? Buka artikel, Kak Mak buat artikel jurnal Kak Mak tak tulis artikel biasa. Artikel jurnal bersama dengan kawan-kawan pensyarah. Boleh Google, ada Kak Mak buat. Macam mana OKU Mukarrabun kita panggil di Kelantan. Mereka ni ada majlis perundingan khas, kerjanya memberi nasihat kepada kerajaan, menubuhkan NGO dan memperkasa OKU yang pelbagai jenis daripada penglihatan, pendengaran dan lain-lain, supaya mereka ni walaupun OKU anak syurga, semayang, agama tetap berjuang seperti biasa, dan mereka walaupun OKU bukan peminta sedekah, bukan asnaf, tapi mereka juga ada potensi. Itu kita dah terapkan lama di Kelantan. Di Kedah sekarang, alhamdulillah, sejak daripada kita ambil alih itu kan, kerajaan cuba nak mewujudkan majlis perundingan OKU di Kedah. Cuma dia proses. Kita tak cukup lagi bilangan OKU yang perkasa untuk dimasukkan dalam ahli majlis perundingan OKU Kedah. Terengganu pun sama, masih dalam proses. Dah ada OKU yang perkasa, tapi tak cukup. Daripada mana OKU ini diperkasakan? Melalui konsep membangun bersama Islam. Orang tak nampak. Kak Mak nampak sebab Kak Mak adalah researcher, pengkaji. Dan OKU kita tu, dia jugalah yang menjadi orang kata